Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk subjek akidah, yang mana kita akan teruskan dalam bab 7 ataupun pasal 7 yang bertajuk Kita Hidup Dalam Lautan Udara. InsyaAllah antum boleh rujuk topik ini di dalam teks. Slide mukadimah mengandungi 9 sahaja. Mukadimah akan terangkan sedikit sebanyaklah apa yang boleh kita pelajari dan apa yang boleh kita kaitkan dengan penciptaan udara ini dalam kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah kita berganjak kepada slide yang kedua. Ini adalah sedikit sebanyak isi kandungan yang maklumat akan ajar hari ini. Ada 4. Yang pertama, what if, iaitu video yang maklumat ada hantar dalam tugasan sebelum ini. Maklumat harapkan antum sudah melihatlah video itu supaya antum boleh mengingat kembali apa yang maklumat ingin ajarkan. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan faedah udara ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bekalan dan kemudahan untuk menggunakan udara. Dan yang keempat, apa yang boleh kita pelajari daripada penciptaan udara. Berganjak kepada slide yang ketiga. Sebelum ini Mama ada bagi tugasan kepada antum untuk menonton satu video di link YouTube, yang mana video itu berkenaan dengan satu situasi andaian apa yang akan berlaku kepada manusia, apa yang akan berlaku kepada bumi ini sekiranya oksigen itu Allah tarik selama 5 saat. 5 saat tu oksigen tiada di muka bumi. Jadi apa yang berlaku? Pertama, bangunan akan hancur. Kenapa? Sebab bangunan-bangunan yang terbina daripada konkrit tersebut boleh utuh ataupun boleh menjadi keras dan tegak terbina di atas muka bumi ini disebabkan adanya oksigen. Oksigen berfungsi untuk memastikan konkrit-konkrit yang ada di dalam bangunan itu boleh melekat antara satu sama lain. Jadi sekiranya oksigen hilang, maka bangunan akan hancur seranak-ranaknya. Yang kedua, tiada ozon untuk lindungi daripada UV ray. Ozon yang mana diciptakan daripada oksigen juga penting untuk menyelamatkan kita daripada sinaran matahari yang berbahaya, iaitu UV ray, sinaran UV. Yang ketiga, tiadanya api. Api memerlukan oksigen untuk berlakunya pembakaran. Apa yang berlaku jika api tiada? Bila api tiada, maka banyaklah kenderaan yang menggunakan enjin untuk bergerak tidak boleh berfungsi. Kerana di dalam enjin berlakunya pembakaran. Jadi penting untuk oksigen ada supaya enjin-enjin itu berfungsi dan kenderaan juga boleh berfungsi. Dan yang keempat, langit akan menjadi gelap. Yang kelima, kerak bumi akan hancur. Kerak bumi itu apa? Okey, kerak bumi itu adalah di bahagian teras bumi yang mana terdiri daripada 45% oksigen. Jadi apabila hancur, maka bumi ini boleh berkecai, boleh terbelah dua, boleh hancur, boleh berlaku kehancuran ke atas muka bumi ini. Dan yang terakhir, fungsi keseimbangan akan hilang. Yang mana badan kita memerlukan satu tekanan udara tertentu pada kadar yang sepatutnya untuk menyeimbangkan saluran darah, untuk menyeimbangkan fungsi-fungsi yang ada di dalam badan kita. Sekiranya oksigen ini hilang dari 5 saat, perkara ini boleh menjejaskan keseimbangan dan tekanan di dalam badan kita. Kemudian kita bergerak kepada subtopik yang kedua, iaitu faedah udara kepada kehidupan. Subtopik ini agak berkait dengan video yang telah maklumat tayangkan, maklumat telah minta antum lihat sebelum ini. Yang pertama, fungsi ataupun faedah udara adalah untuk melindungi kita daripada meteor. Yang mana atmosfera bumi ini terdiri daripada oksigen. Jadi melindungi kita daripada meteor itu menghempak bumi. Yang kedua, lapisan ozon untuk melindungi daripada sinaran UV yang telah maklumat ceritakan sebelum ini. Yang ketiga, fungsi untuk pendembungaan bagi tumbuh-tumbuhan. Pendembungaan tu macam mana? Pendembungaan tu adalah apabila benih daripada satu pokok diterbangkan, kemudian sampai ke satu pokok dan akhirnya pokok itu boleh berlaku pendembungaan dan menghasilkan bunga dan akhirnya menghasilkan buah. Dan perkara ini dinyatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr. Dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih. Subhanallah. Dan katanya memang Allah dah maklumkan, Allah dah ceritakan tentang hal ini, tentang proses ini di dalam Al-Quran lebih awal daripada apa yang ditemukan oleh saintis. Sangat hebat ciptaan udara ini, sehingga kan udara yang kita tidak dapat lihat itu sebenarnya berfungsi dalam satu sistem yang sangat hebat, iaitu sistem pendembungaan. Kemudian dengan adanya udara juga membolehkan kapal terbang dan burung berada di udara untuk bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain.
kemudian menyeimbangkan tekanan di dalam badan kita. Kemudian angin yang ada di dalam udara bertujuan boleh membawa hujan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Sebab itu, kalau kadang-kadang mungkin kalau kita dekat dah mendung, kita lihat awan gelap banyak di atas langit kan. Dan kita lihat awan itu bergerak. Awan itu bergerak pertamanya kerana ada angin. Dan yang keduanya kerana bumi ini berpusing kan, berputar. Jadi fungsi angin yang ada di udara ini pastilah ada fungsinya, iaitu membawa hujan untuk membawa awan yang mengandungi hujan daripada satu tempat pergi ke satu tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah fungsi untuk menggerakkan kapal, yang mana angin ini sangat memainkan peranan yang penting kepada pelayar-pelayar yang berlayar di dalam di atas laut menggunakan kapal. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 33 hingga 34, jika dia mahu, dia akan menghentikan angin sehinggalah jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang selalu sabar dan banyak bersyukur. Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu kerana perbuatan dosa mereka yang dia memaafkan kebanyakan daripada mereka. Jadi Allah ceritakan di dalam surah Asy-Syura ayat 33 hingga 34 ini tentang kepentingan angin bagi kehidupan manusia, bagi fungsi bagi kehidupan kita. Mungkin tanpa kita sedar, angin ini walaupun sangat halus ciptaannya, kita tak nampak, tapi kita boleh rasakan dengan deria kulit kita. Angin ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menggerakkan kenderaan, utama di laut, iaitu kapal. Zaman dahulu, kapal boleh bergerak dengan adanya layar, tetapi layar itu tidak boleh berfungsi sekiranya tiada angin. Jadi Allah nyatakan hal ini di dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu. Kemudian kita akan lihat apakah hikmah, bagaimana kita melihat kebijaksanaan maha bijaksananya Allah ini dalam mencipta udara dalam aspek bekalan dan juga aspek kemudahan udara. Pertama, hebatnya Allah ini dalam mencipta udara ini apabila Allah bukan sahaja mencipta udara yang ada oksigen, tetapi pada masa yang sama Allah menciptakan satu sistem fotosintesis, yang mana kita pelajari sistem fotosintesis ini melibatkan tumbuh-tumbuhan, yang mana sistem ini berperanan untuk memastikan oksigen di dalam udara kita tidak akan pernah habis, melainkanlah kalau tumbuh-tumbuhan itu dah satu pun tak ada kat atas muka bumi kan. Jadi sistem ini sangat melengkapilah dengan ciptaan udara yang telah Allah cipta kepada kita. Kemudian Allah ciptakan juga udara dan oksigen ini ada di mana-mana dan tidak memerlukan usaha untuk mengumpul dan menyimpan. Tak perlu pun kalau maklumat contoh maklumat nak hidup ataupun nak bernafas dekat sekolah, maklumat tak perlu pun untuk kutip oksigen, kumpul oksigen dalam satu tangki, kemudian orang bawa pergi ke sekolah. Tak perlu. Sebab orang pergilah ke mana-mana pun dekat atas muka bumi ini, pasti akan ada oksigen. Kemudian, yang hebatnya Allah ini dalam mencipta udara ini, pada masa yang sama Allah menciptakan sistem pernafasan automatik, yang mana terdiri daripada paru-paru, sistem hidung dan sebagainya. Yang mana kalau kita fikirkan, mereka organ-organ ini boleh sahaja kata terhenti dengan izin Allah. Kita tak pernah pun macam boleh mengawal paru-paru kita daripada berfungsi. Kita juga tidak boleh mengawal jantung kita. Kita kata okey, malam ni kita nak tutup ataupun nak hentikan jantung kita, tidak boleh. Yang boleh menghentikan jantung kita, menghentikan sistem pernafasan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun sekiranya berlaku kegagalan dalam organ ataupun nyawa kita ditarik. Jadi bagaimana hebatnya Allah ini apabila menciptakan udara yang mempunyai banyak faedah tadi, pada masa yang sama Allah ini maha bijaksana mencipta satu sistem kehidupan manusia yang sangat unik, sehingga kan tidak boleh digantikan dengan apa sekalipun. Yang terakhir, apa sebenarnya yang boleh kita pelajari daripada penciptaan udara yang sangat unik ini? Mungkinlah kita rasa alah udara bukan ada apa-apa pun kan, tapi percayalah, bagi negara-negara yang mungkin mempunyai keadaan pencemaran udara yang sangat tinggi, hari-hari terpaksa menyedut gas-gas daripada kilang-kilang, gas-gas berbahaya, pada waktu itu mereka sangat-sangat menikmati pentingnya udara ini bagi mereka. Mereka sangat rasalah udara itu sebagai nikmat. Jadi perkara pertama yang boleh kita pelajari adalah peliharalah alam ini daripada kerosakan. Kerana apabila berlaku terlalu banyak kerosakan di atas muka bumi ini,
maka waktu itu banyaklah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita akan ditarik semula. Kemudian dengan kita merasai kewujudan udara dalam kehidupan kita, fungsi udara dalam kehidupan kita, kita tahu bahawa Allah itu ada dan Allah itu maha bijaksana dalam mencipta sesuatu. Dan yang terakhir, janganlah biarkan tangan-tangan manusia menjadi sebab generasi akan datang tidak lagi menikmati udara yang bersih ini, sehingga mereka merasakan sangat seksa untuk hidup di atas muka bumi. Kita pastikanlah kita sebagai orang yang mengubah alam ini kepada keadaan yang lebih baik. Kita bukanlah menjadi penyebab berlakunya pencemaran alam, sebagai contoh membuang sampah dan sebagainya. Dan maklumat akhiri penerangan mukadimah ini dengan sepotong ayat Al-Quran dalam surah Jathiyah ayat 3 yang membawa maksud, sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Mungkinlah udara ini perkara kecil sahaja, kita tak nampak, jadi kita mungkin tak rasa. Tapi percayalah, apabila kita mendalami betapa hebatnya ciptaan udara ini, kita akan rasa Allah ini maha bijaksana, Allah ini ada sekeliling kita. Dan yang terakhir sebelum maklumat akhir adalah, ingatlah apabila kita ingin melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, duduk sebentar dan ingat, hari ini aku bernafas dengan menggunakan apa? Menggunakan udara. Jadi janganlah kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan percuma ini, dengan kita melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Sebagai contoh, kita bermain dengan video game yang melalaikan, video game yang mempunyai unsur-unsur lucah dan sebagainya. Jadi ingatlah diri kita dan malulah kalau kita nak buat perkara-perkara dosa. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu daripada kekurangan umatmu sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.